Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita mempunyai satu isu yang agak menarik untuk diulaskan. Bayangkan, sebuah partai politik baru tiba-tiba muncul dan memperkenalkan satu sistem pemilihan calon yang belum pernah dilakukan di Malaysia, yaitu tender terbuka. Ya, betullah apa yang Anda dengar itu. Tender terbuka untuk memilih calon dalam pilihan raya negeri. Bukan dipilih oleh kepimpinan parti, bukan berdasarkan senioriti dalam parti, tetapi melalui sistem yang mirip dengan bidaan proyek oleh syarikat. Persoalannya sekarang, adakah ini satu inovasi yang benar-benar berani ataupun hanya satu gimmick politik untuk menarik perhatian? Mari kita bincangkan dengan lebih mendalam di dalam video kali ini. Jadi, cerita ini bermula dengan Parti Tempatan Rakyat Sabah ataupun PTRS yang dipimpin oleh Jismit Japong. Parti ini masih baru dalam arena politik Sabah, tetapi sudah membuat kejutan dengan mengumumkan bahwa mereka akan memilih calon melalui tender terbuka. Menurut Jismit, kaedah ini adalah cara terbaik untuk memastikan pemilihan calon yang benar-benar berkelayakan dan bukan berdasarkan siapa yang paling rapat dengan kepimpinan parti. Konsepnya mudah. Sesiapa sahaja yang berminat untuk bertanding di bawah PTRS boleh menghantar permohonan, kemudian mereka akan melalui satu proses pembentangan. Setiap calon akan dinilai berdasarkan merit, visi, misi, serta cadangan mereka untuk kawasan yang mereka ingin wakili. Nampak macam satu ide yang menarik, tetapi tunggu dulu. Konsep ini sebenarnya menimbulkan banyak persoalan. Yang pertama, siapa sebenarnya yang akan menilai calon-calon ini? PTRS kata mereka akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada ahli majelis tertinggi parti untuk menilai setiap permohonan. Tapi, adakah benar-benar akan ada ketelusan dalam pemilihan ini? Atau mungkinkah ada unsur bidaan tertutup di mana individu tertentu mendapat kelebihan kerana hubungan pribadi atau sumber keuangan yang lebih besar? Lagi satu perkara yang menarik, PTRS bukan sahaja ingin guna sistem tender terbuka ini, tetapi mereka juga bercadang untuk bertanding di 55 kerusi DUN Sabah secara solo. 55 kerusi, ya, itulah satu jumlah yang besar yang mereka mahu target bagi sebuah parti baru yang belum pernah diuji dalam pilihan raya sebelum ini. Dan yang lebih menarik, PTRS kata mereka tidak akan bekerja sama dengan mana-mana parti lain buat masa ini. Maksudnya, mereka benar-benar yakin boleh bersaing secara bersendirian tanpa bergantung pada parti-parti yang lebih besar atau lebih lama bertapak di Sabah. Ini menimbulkan satu lagi persoalan. Adakah mereka terlalu yakin atau mereka mempunyai strategi rahasia yang kita tidak tahu? Kalau kita lihat sejarah politik Sabah, parti baru sering muncul dan hilang begitu sahaja. Parti-parti seperti PCS, yaitu Parti Cinta Sabah, dan UBF, United Borneo Front, pernah mencoba untuk menjadi kuasa politik baru tetapi gagal untuk mendapat sokongan yang mencukupi untuk bertahan lama. Jadi apa yang membuatkan PTRS ini berbeza? Adakah mereka benar-benar mampu bertahan dalam jangka masa panjang atau ini hanya satu lonjakan awal untuk menarik perhatian sebelum akhirnya lenyap seperti parti-parti lain sebelum ini? Selain itu, kita juga perlu tanya, adakah rakyat Sabah bersedia menerima konsep ini? Dalam politik Malaysia, calon biasanya dipilih oleh kepimpinan parti berdasarkan pengalaman, kesetiaan kepada parti, dan kekuatan jentera pilihan raya mereka. Tetapi dengan sistem tender terbuka,
Seseorang yang tidak dikenali boleh tiba-tiba menjadi calon hanya karena mereka mempunyai pembentangan yang bagus. Adakah rakyat Sabah akan mempercayai calon yang dipilih atau yang terpilih melalui proses ini? Atau mereka masih mahu seseorang yang sudah dikenali dan mempunyai rekod perkhidmatan yang terbukti? Dan satu lagi soalan yang lebih besar, adakah sistem ini boleh disalahgunakan? Dalam dunia perniagaan, kita tahu bahwa tender terbuka tidak semestinya bermaksud telus sepenuhnya. Kadang-kadang ada individu atau kumpulan tertentu yang mempunyai kelebihan karena mereka lebih berpengaruh atau mempunyai sumber keuangan yang lebih besar. Jadi, adakah pemilihan calon PTRS ini benar-benar berdasarkan kebolehan calon atau ada kemungkinan ia boleh dimanipulasi oleh mereka yang mempunyai modal lebih besar? Ada juga yang berpandangan bahwa ini mungkin sekadar satu strategi untuk menarik perhatian media. Dalam politik, kita tahu bahwa menjadi unik adalah satu cara untuk mendapat perhatian. PTRS mungkin mahu mencipta satu naratif bahwa mereka adalah parti yang benar-benar demokratik dan berbeza daripada parti lain. Tetapi persoalannya, adakah konsep ini benar-benar akan kekal dalam jangka masa yang panjang? Atau setelah pilihan raya nanti, mereka akan kembali ke cara pemilihan calon yang lebih tradisional seperti parti-parti lain? PTRS juga menegaskan bahwa mereka akan memperjuangkan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Serta menumpukan kepada pembangunan ekonomi, pemberdayaan belia, dan kebajikan sosial. Ini semua adalah isu-isu yang penting bagi rakyat Sabah. Tetapi kita perlu tanya, bagaimana PTRS akan melaksanakan semua ini jika mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam politik? Adakah mereka benar-benar mempunyai pelan tindakan yang kukuh atau ini hanya satu janji politik seperti mana yang biasa kita dengar dalam mana-mana campaign pilihan raya? Jadi sekarang kita mahu dengar pendapat Anda semua pula. Adakah konsep tender terbuka ini benar-benar boleh menjadi satu sistem pemilihan calon yang lebih adil dan telus? Atau ia hanya satu hela politik untuk menarik perhatian sebelum pilihan raya? Adakah PTRS mampu bertahan dalam politik Sabah atau mereka akan menjadi satu lagi parti yang muncul sekejap dan kemudiannya hilang? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di bawah karena kami ingin tahu apa pendapat Anda tentang perkara ini. Dan seperti biasa, kalau Anda suka analisis politik seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Current Sphere MY. Kita akan terus membawa perbincangan politik yang lebih panas dan mendalam. Sampai jumpa lagi di dalam video seterusnya. Terima kasih semua.